2 tangan, 7 2 kaki. 7 anggota ni lah. Kalau hati kita baik, maka akan melahirkan 7 anggota ni juga baik. Kita akan tengok satu persatu mata, peranan mata, fungsi mata, cara nak jaga mata. Dia bagi tahu di sini. Fungsi mata, cara nak jaga mata, peranan mata. Fasal yang pertama ada padanya 7 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Tengok sekejap kena baca seorang-seorang. Saya baca sikit-sikit mukadimah. Sekejap kita baca seorang-seorang untuk pelajar-pelajar kita di sini. Tengok elok no. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Jadi dia bagi tahu dulu faedah. Apa manfaat, apa faedah Allah Ta'ala jadikan mata kat kita ni. Saja-saja jadi ke ada fungsi dia, ada kerja dia, ada tugas dia. Yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Ada 2 fungsi. Satu fungsi untuk akhirat, satu fungsi untuk dunia. Mata yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat, dia cerita faedah untuk akhirat. Apa guna mata kita untuk akhirat? Yang pertama, memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Tu faedah mata. Orang yang ada mata celik, Allah Ta'ala bagi mata kita lihat. Antara fungsi yang Allah Ta'ala suruh kita tengok, guna mata ni buat apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Guna mata hati, fikir dengan mata kita dapat tengok ciptaan Allah Ta'ala dan kita dapat fikir, tafakkur apa yang ada di langit dan bumi. Mata kita guna, kita lihat dan kita berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang berfikir, bertafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di dalam penciptaan apa yang ada di langit dan bumi. Supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Supaya guna mata kita tu untuk apa? Untuk berdalil kita, untuk menunjukkan kepada kita bahawa adanya di sana kuasa Allah Ta'ala, adanya di sana penciptaan Allah Ta'ala, adanya di sana Allah Ta'ala yang maha menciptakan seluruh alam ini. Sebab itu guna mata untuk melihat supaya dapat berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, dan setengah daripadanya melihat akan Al-Quran. Dengan mata kita ni nak tengok apa? Tengok Quran. Dan ketiga, dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Guna mata ni tengok jalan ke masjid dan tempat menuntut ilmu, tempat yang terbaik, tempat yang paling mulia. Masjid, ada mata tengok jalan ke masjid. Kerana masjid tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tempat menuntut ilmu juga tempat yang mulia, dicintai oleh Allah, dinaungi malaikat, makhluk-makhluk di lautan, di permukaan bumi, mendoakan keampunan untuk orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim, ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Tempat yang Allah Ta'ala paling cinta, ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Tempat yang Allah Ta'ala paling cinta, masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah Ta'ala aswaquha. Tempat yang Allah Ta'ala paling benci, pasar-pasarnya. Jadi kita nak cinta, nak kasih. Kita nak cinta, nak kasih apa yang Allah cinta.
apa yang Nabi cinta. Antaranya masjid, tempat yang paling mulia tu. Nah. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan. Ini dunia pula. Tadi akhirat, dia banyak lagi lah, akhirat ni banyak lagi. Tapi dia bagi kat kita ni 3 yang utama. Kita gunakan mata untuk buat apa? Untuk lihat kebesaran Allah. Gunakan mata untuk buat apa? Untuk tengok Al-Quran. Gunakan mata buat apa? Tengok jalan ke masjid, tengok jalan menuntut ilmu. Dan setengah daripada bangsa faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau, tengok kerja kita, tengok apa yang kita buat di atas muka bumi ni dari sudut pekerjaan kita. Boleh kita tengok guna mata kita. Kalau tak ada mata susah, mungkin susah nak buat kerja. Dan melepaskan yang kelima, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh dan berlaga. Kita ada mata, Allah Ta'ala bagi mata bermanfaat untuk dunia kita. Kita boleh tengok jalan supaya tak jatuh, tak berlaga dengan orang. Dan jadi kemudian dia bagi tahu tadi, faedah untuk akhirat kita tahu dah, faedah untuk dunia tahu dah. Kemudian dia sebut pula cara kita nak bersyukur. Bersyukur ni maknanya berterima kasih. Cara kita nak berterima kasih kepada Allah Ta'ala dengan nikmat mata, dengan nikmat penglihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Apa cara dia? Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahaya hambanya dan muhramnya. Dan seperti melihat akan yang muda belia. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Ni cara nak bersyukur. Cara nak bersyukur, hindarkan. Cara nak hindarkan lagu mana? Maka banyakkan kita buat benda yang tadi ni. Cara nak hindarkan macam mana? Cara nak hindarkan. Cara nak hindarkannya, kita meninggalkan benda yang haram tadi. Antara lain, kita tengok Quran lah banyak. Tengok Quran. Baca buku-buku ilmu yang banyak. Kerana ilmu ni bukan sekadar kita duduk dengar kuliah macam ni saja. Kita jangan tunggu orang suap. Ilmu ni jangan tunggu orang suap. Mai kuliah orang suap. Tak tahu hukum makam agama, tak tahu hukum makam semayang, orang tunggu orang suap. Tanya ustaz. Ni ustaz, ni hukum ni korek ni nak bulan Ramadan. Tiap-tiap kali bulan Ramadan nak tunggu orang suap. Suap lagu mana? Hukum makam bulan Ramadan. Korek telinga, korek hidung pun duk tanya lagi. Duk tanya lagi batal tak batal. Rakaat ni mayang lagu mana. Mayang tarawih lagu mana. Duk tunggu orang suap. Dan tiap-tiap tahun duk tanya soalan yang sama sebab duk tunggu orang suap. Tak ada usaha nak baca buku sendiri, nak pergi mengaji bagi lebih, tak ada usaha. Dia sekadar mai dengar, tunggu orang suap saja. Ilmu ni bukan setakat tu. Kita kena baca lagi, baca sendiri sama. Apatah lagi ilmu-ilmu yang melibatkan fardu ain, yang merupakan tanggungjawab kita sendiri. Hak tanggungjawab kita sendiri tu, bab sembahyang, puasa, zakat, hukum makam halal haram syariat Islam tu, yang merupakan tanggungjawab kita sendiri. Kita jangan tunggu orang suap. Kita kena baca, kita kena mengaji banyak lagi. Jadi apabila kita banyak mengaji, kita banyak menghabiskan masa kita dengan membaca Al-Quran, dengan baca tafsirnya, baca hadis, baca terjemahannya, baca syarahnya, baca ilmu-ilmu agama yang lain, maka kita akan disibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Mata kita melihat banyak dengan melihat banyak Al-Quran, melihat banyak hadis, melihat ilmu, sehingga kita sedikit demi sedikit dapat meninggalkan melihat benda-benda yang haram dan benda-benda yang tidak berfaedah. Kerana firman Allah Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya baca, yang ada buku boleh tengok. Saya baca dulu. Saya baca
Lepas tu yang ada buku boleh tengok, kemudian baca sama. Saya baca dulu, baru ikut. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Baca qul lil mu'minin. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. Ada ayat Quran sikit-sikit macam tu kita bacalah. Ada ayat Quran sikit-sikit macam tu kita baca sama-sama supaya kita dapat pahala sama-sama. Rugi jelah saya baca seorang. Kalau sampai sebab ayat Quran tak banyak. Jadi sampai ayat Quran 2-3 ayat tu kita baca sama-sama supaya kita dapat pahala sama-sama. Baca satu huruf boleh 10 pahala. Ayat ni saja pun berapa puluh huruf dah. Boleh pahala. Satu huruf 10 hasanah. Jadi dapat pahala sama-sama. Kalau saya baca seorang ayat Quran, saya seorang boleh pahala. Jadi kita baca sama-sama. Artinya surah ini surah An-Nur ayat 30. Artinya bersabda olehmu wahai Rasulullah, qul fi'lul amr. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata lagu mana? Qul, katakanlah. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi sekalian yang beriman, yaghuddu min absarihim. Pejamkan olehmu, tundukkan. Dia lebih bermakna tundukkan. Tundukkan oleh kamu akan mata kamu ataupun pandangan kamu, min absarihim. Tundukkan pandangan kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj. Faraj alat kemaluan. Mereka itu nescaya mereka memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan semacam yang zahirnya. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Itu terjemahan ayat panjang sikit dia terjemah. Jadi pengajaran daripada ayat ni, jadi dua benda ni, benda yang boleh menyebabkan masuk ke neraka ada dalam ayat Quran ni. Dua anggota yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Satunya ialah lidah. Yang kedua faraj, alat kemaluan. Dua benda ni lah yang menyebabkan manusia banyak masuk syurga. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pesan dekat Nabi kita, suruh Nabi kita abad dekat orang beriman supaya sentiasa menjaga, menundukkan pandangan dan menjaga alat kemaluan. Yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan juga menjaga faraj ataupun alat kemaluan. Dzalika azka lahum, ia lebih baik, lebih suci bagi mereka. Ada pada ayat ini pengajar. Ada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dua pengajaran dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terangkan di dalam ayat ini pengajaran yang boleh kita ambil. Basyiran wa nadhira, memberitahu berita yang baik, berita gembira. Wa nadhira, dan berita yang menakutkan, ancaman nadhira. Maka ada pun mengajar adab. Maka firmannya ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan adab kepada kita di dalam ayat ini. Adab apa? Bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala macam. Allah Ta'ala suruh kita tundukkan pandangan kita daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Iaitu memelihara matanya. Berkelakuan yang baik lagu mana?
Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dia dikejarkan dengan dia. Sampai situ saya minta baca sikit-sikit sebaris. Kita minta anak-anak pelajar kita try baca tengok. Boleh tak baca Jawi? Azam try baca tengok. Sebaris je try tengok. Kat mana dah? Sampai kat mana dah? Try. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya dan jika tak apa, sikit saja nak try. Sambung apa nama Ammar? Tiada nescaya adalah ia jahat perangai perangai dan patut dimurkai dan disiksa. Jadi dia kata maka wajib atas sekalian hamba menjunjung menurut perintah Tuhannya. Dan jika tiada nescaya, kalau dia tak ikut perintah Allah Ta'ala, nescaya adalah ia jahat perangai. Ni orang yang perangai jahat. Kalau tak jaga pandangan, tak jaga alat kemaluan, orang perangai jahat. Dan dia kata patut ia dimurkai dan disiksa. Dan ada pun sambung apa nama dan ada pun try baca sikit-sikit dan ada pun memberitahu maka firmannya bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj atau itu lebih membersihkan. Kita tak apa nak. Tak apalah kita nak belajar sikit. Tak kira maklum pula kena baca. Tak mai dah dia kata kalau lagu ni. Dia kata ustaz nak mengajar lah kami nak kena baca pula dah. Tak mai dah dia kata. Tak apa kita bagi anak-anak kita ni daripada belajar di sini nak bagi boleh baca. Kalau di sini kita tak baca Jawi, kita baca yang Arab punya pengajian di sini. Jadi anak-anak kita nak kena bagi boleh. Sebab tulisan Jawi ni bahasa kita, bahasa Melayu kita. Sejak daripada tadika lagi belajar. Sekolah rendah belajar di sekolah. Kita belajar, kita kena boleh baca. Ini bahasa tradisi kita, warisan kita. Kalau kita yang tak jaga, kalau kita orang Melayu tak jaga, tak jadi orang Melayu pun, jadi orang lain ni. Jadi orang lain. Kita jadi orang Melayu pun lah. Ini bahasa kita. Jawi, Jawa. Bahasa kita. Dan huruf-hurufnya kebanyakan huruf Al-Quran, huruf hijaiyah Al-Quran, dan ada tambahan huruf. Jadi kena boleh belajar baca. Jadi kalau di kelas di sini tak ada silibus dalam tulisan Jawi, cuma kuliah ni saja ada, kuliah Sabtu ni ada. Cuma sebab tu kita nak belajar anak-anak kita bagi boleh baca sama supaya nanti mereka besar boleh baca. Patutnya peringkat sekolah rendah ni, saya mengingat budak-budak sekolah rendah tu boleh belakang dah. Darjah 4 je 5 tu boleh lancar dah baca Jawi ni. Jadi kita baca kena kalau boleh. Jangan kita main dengar je nak baca boleh tak boleh. Tak mau. Boleh kita kena boleh baca sama. Tu yang kita kata jangan tunggu suak. Kita duk kerja suak tak mau. Tak mau suak kalau boleh sama. Dan adapun memberitahu maka firman-Nya bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan. Dzalika azka lahum. Dzalika azka lahum, lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Sambung wafi sambung.
Kat mana ada saya ponti tadi? Sambung kat saya ponti tadi. Dan lebih Boleh ambil daripada situ dan lebih. menambahkan bagi Mereka itu. Sambung lagi sikit. Memberitahu. Allah Ta'ala dengan Ini perkataan. Atas bahawasanya. Ni nak baca. Boleh baca. Kalau boleh boleh baca. Bagi lancar. Bagi elok. Selalu. Lagu mana nak boleh baca. Kena selalu baca. Macam Quran. Quran bukan boleh dengar saja. Dengar saja tak boleh baca. Dengar saja tak boleh baca. Kena baca sama. Baca, dengar, tengok. Tu nak mengaji. Baca, dengar, tengok. Bukan kita main dengar saja. Dengar, tengok pun tak ada. Kitab tak ada. Tengok pun tak ada. Tak. Dia main dengar saja. Tapi tak apalah, bukan. Dengar saja pun tak apa. Bukannya tak boleh apa langsung. Cuma kalau yang nak mengaji yang sungguh-sungguh ni. Yang dia nak mengaji, nak jadi guru, nak jadi pelajar yang sungguh-sungguh. Mengaji cara sungguh-sungguh lah. Kalau tidak, kena turun darjah 1 balik. Turun darjah 1 balik memang tak boleh. Jadi dia kata bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan, lebih menambahkan bagi mereka itu. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan firman-Nya atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi dia kata antara cara kita nak ubat hati kita, nak bersih hati yang ada penyakit kotor tadi, yang ada penyakit maradun tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yang dalam hati kita kerah ni. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka itu jadi kal hijarah, hati kerah macam batu, aw ashaddu qaswah, lebih teruk kerah lagi. Kal hijarah seperti batu kerah, aw ashaddu qaswah, kerah lagi. Kerah lagi daripada batu yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran suratul Baqarah. Dan hati kita ada penyakit, ada tumpuk-tumpuk hitam dalam hati. Antara cara untuk membersihkan hati kita antaranya ialah kita dengan menjaga pandangan kita dan menjaga alat kemaluan kita. Dzalika azka lahum. Demikian itu lebih menyebabkan hati kita bersih daripada apa? Daripada pekerjaan-pekerjaan yang dosa dan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat, fahsya, mungkar. Dan adapun menakutkan, sambung muka surah sebelah. Dan adapun perkara yang menakutkan dalam ayat ini yang merupakan nadhira, ancaman daripada Allah Ta'ala yang menyebabkan takut kita, yang menakutkan kita, maka firman-Nya. Firman-Nya apa? Sambung. Sambung. Hakim. Sambung. Maka firman-Nya tu. maka firman-Nya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin ia akan batin. Cukup tak apa. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Ni yang kita takut ni. Walaupun orang tak tahu. Orang tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu batin kita. Barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Seperti mana Allah Ta'ala tahu apa yang zahir kita. Zahir kita buat apa orang tak nampak. Tapi Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala ni yang kata sebaik-baik teman rapat. Siapa teman rapat kita ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala teman-teman wali. Wali teman rapat. Wali. Allah Ta'ala wali bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala ni teman rapat kita ni, walaupun Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada zahir kita, walaupun orang tak nampak. Ini adalah ayat yang Allah Ta'ala kata. Ayat ini menyebabkan kita takut. Kerana Allah Ta'ala bukan sekadar tahu
dalam kita, tapi Allah Ta'ala tahu luaran kita tu seperti mana dalaman kita. Walaupun orang tak nampak, kita duduk seorang-seorang dalam rumah, dalam bilik, apa kita buat daripada kita bangun tidur ambil tidur, apa yang orang tak tahu Allah Ta'ala tahu. Tapi walaupun Allah Ta'ala tahu, kita buat jahat sekalipun, Allah Ta'ala tutup aib kita. Ni yang dikatakan sebaik-baik teman. Teman yang paling baik, kawan rapat, sahabat yang terbaik Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tutup aib kita. Walaupun orang lain tak tahu. Beza dengan kawan kita hari ni. Buka aib kita. Cerita benda buruk kita. Kawan kita. Makhluk, manusia ni. Kawan kita yang kita kata kawan baik tu. Baik tak mana sampai boleh buka aib kita, buka keburukan kita. Tapi Allah dia tahu keburukan kita, cerita ke orang. Tapi Allah Ta'ala yang kata teman rapat kita, walaupun dia tahu dalam hati kita, dia tak cerita ke orang. Tak abang. Ni fulan ni dalam hati dia niat sekian. Fulan ni malam dia buat sekian. Allah Ta'ala tak cerita kat siapa pun. Walaupun Allah Ta'ala tahu. Ni yang kata sebaik-baik teman. Allah Ta'ala sebaik-baik teman bagi kita ni. Maka selagi membalas ia akan dia, maka Allah Ta'ala akan balas apa yang Allah Ta'ala tahu daripada hati dan zahir kita, apa yang kita buat. Zahir kerja buat kita dan hati kita, Allah Ta'ala akan balas. Sambung. Sambung lagi. Hadis sambung. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Sambung. Jadi jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika sambung Anas dan jika ada ia kejahatan, maka balasnya ia dengan seksa dan api neraka. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Inilah yang kita kena takut. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sekali lagi. Ya'lamu ma. Ya'lamu kha'. Dan firman-Nya surah Ghafir ayat 19. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun, khianat mata kita ni. Wal a'yadhu billahi min dhalik. Wa ma tukhfi sudur, apa yang tersembunyi dalam hati. Ya'lamu, Allah Ta'ala tahu. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Allah Ta'ala tahu. Jadi cara kita nak elak benda-benda haram ni, banyak baca Quran. Banyak baca Quran, banyak baca ilmu. Kalau Quran tak erti baca, sudah tentulah tak tengok Quran. Kalau Quran tak erti baca, tak tengok Quran dah. Lepas tu tak tengok Quran, tengok apa? Tengok benda yang tak elok. Tengok benda tak elok. Tu masalah. Inilah masalah. Dalam Quran tak erti baca, tak mau belajar baca. Bila tak mau belajar baca, malah baca, apa dia akan tengok? Dia akan tengok benda lain. Jadi nak elok daripada kita tengok benda-benda yang tak elok, banyak baca Quran, banyak belajar Quran. Barulah kita dapat elok. Kalau kita Quran ni tak arti baca umur 60, tak arti baca tarbik perut mak tu, tarbik perut mak tu lehat jadi Islam, dapat kad menalan Islam dah. Umur 60 tak baca, Allah Ta'ala tak bagi dah, bagi alasan tu. Baca dalam hadis tu, hadis sahih tu, Allah Ta'ala tak mau terima ada apa-apa alasan dekat orang yang umur 60 dah, tak buat amal apa, 60 dah baru nak balik, 60 baru nak balik, baru nak semayang, baru nak hati. Tu pun Allah Ta'ala bagi lagi umur tu.
Lebih teruk daripada Mu'allaf pada baru masuk Islam, reti baca Quran 5 tahun. Saya ada anak murid orang umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Baru masuk Islam 5 tahun. Duduk ngaji dengan saya. Anak murid. Nama dia Adam. Baru masuk Islam umur 17 tahun. Orang Siam. Dia orang Siam. Tapi dia duduk Perlis. Baru masuk Islam. Baru 5 tahun. Reti dah baca Quran. Mangkak tu reti dah. Boleh dah. Pelan-pelan belajar dah. 5 tahun dah masuk. Baru masuk Islam. 5 tahun. Reti dah. Dan banyak lagi lah kita jumpa orang yang baru masuk Islam. Semangat dia nak menuntut ilmu Islam ni lebih lagi daripada kita. Hak masuk Islam umur tu terbit perut mak. Terbit perut mak tu Islam dah umur 60 tak dia baca Quran lagi. Teruk lagi daripada orang asli hak baru masuk Islam. Teruk lagi. Jadi kita kena fikir muhasabah ni. Balik kita ni tak kat mana kita. Kalau Quran pun kita tak hati baca, pakai tak tengok dah Quran ni. Dah tak hati baca, nak tengok lagu mana tak tengok dah. Bila tak tengok Quran, ni datang ni mangga ni. Duk Allah mangga ni. Dia mangga ni bangkit tidur, nak tidur pula datang ni. Kita telefon tu duk tengok, kan? Quran dia tak tengok, dia tak bagi masa. Tengok berjam-jam. Ni pagi ni baca Quran banyak mana nak bagi ni? Lepas subuh tadi baca Quran berapa banyak? Baca Quran nak bagi tadi ni, pagi ni. Kita kena tanya balik diri kita. Takat mana Quran tu, di mana, sejauh mana kita dengan Quran ni? Takat mana perhatian kita kat Quran tu takat mana? Allah Ta'ala perkataan yang Allah Ta'ala paling cinta tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu. Kita baca bahkan Quran lebih lagi Allah Ta'ala cinta. Kerana Quran itu ialah kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala itulah lebih-lebih lagi Allah Ta'ala cinta. Tapi kita sebagai hamba Allah Ta'ala, ramai mana orang Islam hari ini tak erti baca Quran. Ramai mana orang Islam hari ini tak erti baca Quran. Dan kita kena muhasabah lah. Anak-anak kita dekat mana anak-anak kita boleh. Dan mengetahui akan dia. Barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni disebut, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah beracun daripada segala anak panah iblis pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan akan dia. Inilah antara punca kesedapan ibadah, punca halawatul iman, punca halawatul ibadah, kelazatan ibadah. Ialah kita meninggalkan melihat perkara-perkara yang haram. Nak dapat halawatul ibadah, kemanisan dalam beribadah, kelazatan di dalam ibadah, kita tengok apa yang Allah Ta'ala ajak. Tundukkan pandangan, jaga kemaluan, maka kita akan mendapat membersihkan hati kita dan dapat kesedapan, kelazatan dan kesedapan di dalam kemanisan di dalam ibadah. Menceritakan dia ini hadis oleh Al-Hakim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu dan hukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang mengatakan dhaif. Dalam kitab kita ni kata sanadnya sahih. Ada sebahagian ulama mengatakan sanadnya dhaif. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perhabis. Kita akan perhabis bab mata ni. Sebab kita kuliah sebulan sekali ni kita baca laju sikit. Kalau duk buat kuliah mingguan tu baca lambat sikit.
Kalau kuliah bulanan ni dia nak main jumpa pula lambat pula. Ni lepas raya pun nak mula balik. Jadi kita baca sikit, lebih sikit. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani adam hadzuhu minaz zina fal ainani. Ni kita baca, anak-anak belajar baca hadis. Saya baca ikut hadis pun kita baca ni hadis. Yang ada buku try baca sama-sama. Likulli bani adam hadzuhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mash wal famu yuzni wa zinahu at-taqbil wal qalbu yahummu wa yufaddiqu dhalik wa yufaddiqu dhalika al-farju aw yukadhibuh. Kita baca. Ni saya baca seorang-seorang. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia ni, Nabi kata hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim, Nabi kata yang bermaksud artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina, maka dua mata itu berzina keduanya. Ada bahagian-bahagian manusia ni. Mata, tangan, dua kaki, dua hati, mulut. Ni anggota alat-alat yang boleh jadi zina. Zina lagu mana? Yang kata mata zina lagu mana? Tangan zina lagu mana? Kaki zina lagu mana? Mulut zina lagu mana? Hati zina lagu mana? Ni dia Nabi beritahu. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagian yang daripada zina, maka dua mata itu berzina keduanya. Mata pun zina. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandangnya, tu zina mata, makna zina mata. Kalau kita tengok perkara yang haram, makna zina mata. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan berzina keduanya menampar, yakni memukul, ambil akan yang dilarang, menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya, kaki, tangan berzina. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya, itu zina kaki. Dan bermula mulut itu berzina ia apabila zinanya mengucup. Mengkucup ia akan yang tiada halal dikucup. Dan bermula hati itu berkendak ia dan mencita-cita ia sampai hati, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj. Sehinggalah akhirnya kemuncak zina itu, kemuncak zina lagu mana? Kemuncak zina sampailah dia gunakan faraj, alat kemaluannya, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu, atau mendustakan ia akan dia dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Mencerita akan ini hadis oleh Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina itu faraj dan dua mata. Dia kata hadis ini menunjukkan bahawa asal bagi zina itu dua faraj dan juga mata, yang mana dua mata dan faraj ini merupakan alat yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka kerananya. Kerana dua mata, kerana faraj dan juga lidah. Termasuk lidah juga. Lidah juga antara lidah juga antara alat anggota yang menyebabkan manusia masuk neraka, banyak masuk neraka. Nanti kita akan baca hadis. Hadis yang menyebut tentang lidah. Lidah dan juga alat kemaluan yang menyebabkan manusia masuk banyak neraka. Lidah dengan namimahnya, dengan mengadu domba, dengan mengumpatnya, dengan berbohong, fitnahnya, dustanya. Dan juga faraj. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang nanti-nanti baginya. Jadi dia kata, bagaimana cara kita nak jaga mata kita ni? Maka kita kena guna, kita kena tilik. Tilik ni makna kena pati. Kena pati elok-elok.
Mata kita ni apa yang patut kita tengok, apa yang patut kita buat dengan mata kita. Dan akan apa pekerjaan yang nanti baginya, apa yang patut kita buat dengan mata kita ni, sambung Bukhari. Kat mana? Dan maka memelihara. Maka memelihara engkau akan segala Anggota. Anggota itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Dia kata kalau anggota tu besar, kita kena jaga sungguh-sungguh lagi. Maka bermula kaki itu adalah nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Dia kata kalau kaki kita ni duduk di jalan ke masjid, jalan ke majlis ilmu, jalan ke tempat yang baik, ziarah orang baik, ziarah orang sakit, ziarah orang mati, guna kaki yang kita ada tu, maka kaki kita tu nanti tunggu akan berjalan di kebun-kebun dalam syurga dan mahligainya. Kalau kita nak gunakan kaki kita di syurga nanti, nak berjalan di syurga, nak berjalan dalam di mahligai di syurga dan kebun-kebun taman-taman syurga, maka di dunia ni juga kita guna kaki kita berjalan ke masjid, jalan ke tempat majlis ilmu, jalan ziarah orang sakit, jalan ziarah orang-orang yang soleh, orang yang baik, jalan pergi tempat yang baik, jalan pergi ziarah orang sakit, orang mati. Guna kaki kita. Maka kaki kita adalah dinanti baginya akan berjalan di dalam taman-taman syurga, kebun-kebun syurga dan juga mahligai-mahligainya yang banyak. Dan adapun tangan itu maka dinanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Kalau di dunia ni kita guna tangan kita buat benda-benda yang baik, maka tangan kita juga di dalam syurga nanti kita akan menggunakan tangan kita mencapai memungut buah-buahan syurga dan minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lainnya. Begitu juga mata kita. Kalau di dunia ni kita gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran, melihat ilmu dan melihat segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Taala, maka di akhirat kelak mata kita bila kita akan gunakan melihat apa? Yang paling besar, nikmat yang paling besar bagi orang yang beriman, bagi orang yang masuk syurga, tak ada nikmat yang lebih besar. Mata yang kita guna tu kita akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita nak melihat zat Allah, wajah Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, tak tahu dalam keadaan lagu mana, maka di dunia ni kita kena jaga mata kita supaya di hari akhirat, terutamanya khusus dalam syurga, nikmat syurga yang paling besar, tak adalah nikmat yang lebih besar melainkan kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah. Ni dia kata, maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Jadi kita jangan bayang. Masa ni kita jangan bayang lagu mana nanti nak lihat zat Allah, jangan bayang lagi. Nanti sampai masa dia kita boleh tengoklah lagu mana. Lah ni jangan duk bayang-bayang. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Tak ada lah nikmat daripada mata yang Allah Ta'ala bagi ni. Mata yang Allah Ta'ala bagi ni, kita di hari akhirat kelak di syurga, nikmat yang paling besar yang tak ada di negeri dunia. Nikmat yang tidak ada di negeri dunia, yang tidak ada di negeri akhirat, nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat melihat Allah. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan haram. Wallahu a'lam. Jadi kalau
Bagaimana cara kita nak membersihkan dosa melihat ni? Sebab kita duduk di zaman lah ni, zaman fitnah, zaman yang macam-macam. Duduk dalam pelbagai kelompok. Dan kita juga di Malaysia ni macam-macam orang ada. Amoi ada. Orang Islam ni pun tak tutup aurat. Orang Islam ni pun pakai pakaian mendekati aurat. Sampai kita pun tak tahu ni kafir ke Islam pun tak tahu dah. Kita ni. Lah ni tak tahu ni kafir ke Islam. Tak tahu dah. Pakai macam orang kafir. Tapi mengaku je Islam. Ada orang kafir sungguh pun ada. Hak jantan nak jadi betina pun ada pakai lagu betina. Macam-macam. Lagu mana bila kita tengok orang lagu ni berharap apa yang kita kena buat. Cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Mai majlis ilmu. Bila kita mai majlis ilmu, bila kita baca Quran, bila kita semayang berjamaah, semayang solat sunat, minta doa, taubat, semuanya akan diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa kita mata kita ni tengok macam-macam ni. Dalam TV, dalam telefon, di sekeliling kita pinat ni. Tadi sebelum tuan-tuan nak main tu, tengok macam-macam dah. Sebelum nak main sini pun tengok macam-macam dah. Kau tepi jalan, kau nak macam-macam dah. Kau pasal malam. Ni bulan Ramadan ni, nak pergi bazar Ramadan, nak pakai bazar Ramadan pun pakai macam-macam. Nega bazar Ramadan, pakai macam-macam jenis. Kita pun tengoklah, kita nak beli makanan. Jadi macam-macam yang kita tengok ni, bagaimana cara nak menghapuskan dosa-dosa yang kita tengok itu. Istighfar, semayang sunat, baca Quran, semayang berjamaah, berwuduk, zikir, semua itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Dosa-dosa kita yang kecil-kecil yang kita buat tiap-tiap hari ini. Jadi sebelum kita tamat, kita baca sikit zikir. Sekali lagi saya ulang zikir yang kita dapat tadi ini, iaitu subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.